Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum pagi. warahmatullahi. Baik, Tuan Yusri bin Abdul Masin. Kami merupakan pelajar semester 2 dari Universiti Utara Malaysia, kampus Kuala Lumpur. Kami Ya, berdua sedang mengikuti kursus Ijazah Sarjana Muda Komunikasi dengan Kepejian. Saya ya, Zalila Elayus Nuraila binti Abdul Aziz dan rakan saya. ya. Baik, untuk makluman Tuan Yusri, tugasan ini merupakan tugasan bagi subjek SCCA 1023 iaitu Teori Komunikasi. Alright. Kursus ini bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang teori-teori komunikasi. Bagi tugasan berpasangan, kami dikendaki menjalankan temu bual dengan pegawai sesebuah organisasi yang dipilih untuk Alright. meneroka isu komunikasi yang timbul semasa dan selepas wabak COVID-19. Ya, Organisasi yang dipilih boleh sama ada sektor awam atau sektor swasta termasuk JLC dan juga multinational company. Jadi untuk tugasan ini kami telah memilih Jabatan Penerangan Malaysia sebagai subjek tugasan. terima kasih. Jadi tanpa buang masa, kami mulakan sesi temu bual dengan soalan pertama. Silakan Fikri. Silakan. Ya. Okey, silakan. Semasa selepas. Okey, semasa pandemik COVID-19 kita berhadapan dengan suatu keadaan yang berbeza sama sekali kerana tak pernah alami keadaan ini sebelum ini. Ini adalah satu wabak yang menyeluruh bukan sahaja di negara kita tetapi di seluruh dunia berlaku pandemik COVID-19 ini, dan wabak ini pula adalah satu wabak yang merebaknya itu tidak dapat dilihat dengan mata kasar tetapi ianya wujud. Ini satu perkara yang cukup memberi cabaran dan tekanan kepada warga Jabatan Penerangan kerana jabatan ini diminta bekerjasama dengan pihak PDRM, pihak hospital, Kementerian Kesihatan dalam menyebarluaskan maklumat kepada orang ramai di kawasan tertentu seluruh negara berdasarkan daerah untuk memutuskan rantaian COVID-19 pada ketika itu. Jadi alat ataupun equipment yang kita gunakan, kita tidak boleh menjalankan komunikasi secara bersemuka kerana takut merebaknya wabak ini lebih cepat. Jadi apa yang dilaksanakan oleh jabatan pada ketika itu, kita mendapat maklumat daripada Majlis Keselamatan Negara setiap pagi dan daripada pihak polis dan juga daripada pihak hospital untuk kita pergi ke kawasan tertentu untuk menyebarkan maklumat ataupun mengalertkan orang ramai supaya melakukan penjarakan, menggunakan face mask ketika berurusan ataupun tidak keluar rumah jika tidak ada sesuatu perkara yang penting bagi tujuan untuk memutuskan rantaian COVID-19. Apa yang kami buat adalah menggunakan unit penerangan bergerak atau dikenali sebagai info on wheels yang membuat hebahan menggunakan unit penerangan bergerak. Setiap hebahan itu boleh didengar dari jauh radius 1 kilometer. Jadi kita pergi ke kawasan tertentu mengingatkan orang ramai supaya membuat penjarakan, memakai face mask, mencuci tangan, kerap mencuci tangan, tidak mengadakan rapat umum dan sebagainya supaya masyarakat benar-benar faham terhadap penularan wabak ini. Samping itu, bagi kawasan-kawasan yang telah dijangkiti juga dilakukan sanitasi oleh pihak berwajiblah pada ketika itu kalau ada kes yang merebak. Jadi satu keadaan yang cukup tertekan dari segi warga jabatan dengan equipment yang terhad, dengan bilangan pegawai yang tak boleh dikeluarkan seramai mungkin. Jadi kita mengatur strategi demi strategi lah mengadakan hebahan di kawasan-kawasan tertentu. Dan sudah tentu pihak jabatan kita juga, warga jabatan juga tertekan kerana kena keluar
pagi dan petang mengikut kawasan-kawasan tertentu, dan kepenatan, dan dalam masa yang sama tidak boleh seperti biasa, maknanya dari segi penjarakan, kedai ditutup, nak mendapatkan bekalan makanan juga agak sukar pada ketika itu, dan setiap premis yang berniaga pun mereka begitu berhati-hati dan bilangannya agak terhad. Jadi sudah tentu jabatan juga memerlukan menjaga kebajikan warga, menyediakan face mask yang mencukupi, menyediakan sanitasi untuk cuci tangan, sabun dan sebagainya, supaya memastikan dalam kita menyampaikan tugas ini, keselamatan dan kebajikan warga jabatan juga dapat dipelihara sepenuhnya. Tetapi alhamdulillah dengan teamwork yang mantap dalam kalangan warga, alhamdulillah tidak ada warga jabatan kami yang dijangkiti oleh COVID-19 kecuali ahli keluarga mereka lah, dan terpaksa dibuat kuarantin, dipakaikan gelang warna pink dan sebagainya. Dan kalau ada yang terlibat dan dihantar ke hospital COVID lah di kawasan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Itu sahaja. Okey, terima kasih Tuan. Terima kasih atas jawapan tu. Untuk soalan kedua, pada pandangan Tuan, adakah wabak COVID-19 memberi kesan besar kepada keseluruhan operasi jabatan? Memang secara menyeluruh memang memberi kesan, kerana dengan adanya wabak itu kita tidak boleh melaksanakan komunikasi face to face. Apa yang kita buat adalah mengadakan komunikasi secara online. Tetapi alhamdulillah Jabatan Penerangan ini sudah advance beberapa tahun sebelum COVID. Kita sudah mengadakan mesyuarat-mesyuarat secara atas talian. Mesyuarat pengurusan tertinggi misalnya yang diadakan setiap minggu, kita sudah adakan secara online. Jadi apabila COVID-19 ini datang, kita sudah siap siaga. Mana kita sudah ada mekanisme mesyuarat secara online. Kalau sebelum itu memang penggunaan mesyuarat secara online seperti yang kita ada pada hari ini adalah suatu perkara yang amat sukar dilihat dan berlaku. Tetapi dengan penularan COVID-19, ini sudah menjadi satu rutin yang biasa. Kita mesyuarat, kita menggunakan secara talian supaya tidak ada menghalang dan memutuskan penularan rantaian COVID-19 itu sendiri. Okey, terima kasih Tuan. Untuk soalan seterusnya, bolehkah Tuan uraikan 3 isu atau masalah yang dihadapi oleh jabatan pada waktu itu? Memang ada beberapa isu yang kita kena pasti. Pertamanya dari segi kecukupan manpower kita lah. Untuk keluar setiap pagi dan petang, kita kena susun jadual yang komprehensif kepada mereka. Yang keduanya dari segi peralatan atau equipment kita itu, unit penerangan bergerak kita perlu di dalam keadaan yang baik supaya tidak ada masalah seperti kerosakan dan sebagainya. Kerana untuk mendapatkan mekanik ketika itu sangat sukar kerana kebanyakan kedai ditutup daripada beroperasi. Dan yang ketiganya adalah dari segi kebajikan staf kita yang bertugas juga perlu dijaga. Mereka perlu diberikan suntikan semangat yang kukuh, kerana yang kita berhadapan sekarang adalah kita berhadapan dengan penularan COVID-19 yang mengancam nyawa pada setiap masa dan ketika, dan kita tidak tahu sama ada kita terkena jangkitan atau tidak kerana virus itu tidak dapat dilihat. Ini merupakan 3 cabaran besar yang kita hadapi ketika penularan pandemik COVID-19. Musuh tidak berwajah Tuan. Ia musuh tidak berwajah yang hanya kita tahu ada tetapi tidak dapat dilihat dan tidak dapat dirasa. Baik. Okey, soalan seterusnya. Apakah tindakan atau langkah-langkah intervensi yang diambil oleh jabatan untuk mengatasi 3 isu masalah yang Tuan nyatakan sebentar tadi? Alhamdulillah jabatan proaktif. Kita perbaiki sistem unit penerangan bergerak kita. Kalau dahulunya kita membeli aset ini, tetapi sekarang melalui Kementerian Komunikasi kita tidak lagi membeli unit penerangan tetapi kita menyewa dengan kos yang besar yang disediakan oleh pihak kementerian. Maka secara kontrak pusat, negeri-negeri insya-Allah akan dibekalkan dengan unit penerangan bergerak yang dibuat secara sewaan. Begitu juga dengan equipment yang lain seperti pembesar suara, sepertinya telefon, seperti rakam video, dan equipment yang lain akan mula dibekalkan secara berpasar juga melalui sewaan.
Yang ketiga adalah penambahan bilangan warga Jabatan Penerangan itu sendiri. Sudah ada satu ketetapan supaya bilangan mereka ditambah dan proses ataupun karenah birokrasi dalam pelantikan, dalam penempatan itu sudah dipermudahkan supaya kita sentiasa mendapat bilangan warga yang mencukupi untuk memberikan perkhidmatan atau servis delivery ke peringkat akar rumput. Itu 3 pendekatan yang dilaksanakan. Dan juga penggunaan equipment atas talian ini semakin diperhebatkan, termasuk media sosial dan sebagainya, diperkukuh dan diperkasa supaya kita dapat deliver message kepada rakyat merentasi golongan menggunakan digital, teknologi digital. Okey, Alright. baik. Okey Tuan, untuk yang terakhirnya kesimpulan. Berdasarkan apa yang dikongsi tadi, boleh Tuan bagikan kesimpulan berdasarkan situasi yang berlaku? Ya, terima kasih. Soalan yang sangat bestari. Dari segi kesimpulannya, kesiapsiagaan warga Jabatan Penerangan itu adalah diperlukan dalam menangani semua situasi, sama ada wabak, bencana, malapetaka, alam sekitar dan sebagainya. Kita perlu bersiap-siaga, menyediakan sumber manusia yang sentiasa bersiap-siaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Yang keduanya, menambah ilmu pengetahuan seperti mana menhuna na'alam, kita harus bermula dengan ilmu pengetahuan, melengkapkan warga kita dengan ilmu pengetahuan yang terkini, terutamanya komunikasi digital melalui medsos dan sebagainya, supaya kita dapat merentasi kumpulan sasar yang ramai dalam tempoh yang singkat dan dapat feedback yang tepat terhadap rancangan ataupun isu-isu yang berbangkit pada sepanjang masa. Yang ketiganya adalah kita perlu quality personal efficient service. Maknanya kita memerlukan warga yang benar-benar berpengetahuan, mempunyai jiwa bagi menghadapi negara berhadapan dengan apa juga isu dan masalah, supaya warga kita akan cepat mengambil tindakan sekiranya terdapat isu-isu yang berbangkit, yang dibangkitkan oleh kumpulan sasar. Dengan 3 pendekatan itu, kita dapat melaksanakan tugas menyampaikan maklumat atau memasarkan maklumat kepada kumpulan sasar, dalam masa yang sama dapat mengambil feedback, dan feedback yang kita ambil itu merupakan feedback yang tepat untuk kita maklumkan semula kepada pihak stakeholder atau pihak yang membuat keputusan, supaya dalam keputusan akan datang kita dapat memberikan satu keputusan yang tepat berkaitan dengan pendataan dan sebagainya. Tidak sekap jarang dan sebagainya, kita buat keputusan tepat. Di mana orang susah, apa keperluan mereka dan apa bentuk penyaluran bantuan yang dibutuh atau diperlukan oleh mereka. Itu sebagai inference atau kesimpulan daripada perbincangan kita pada hari ini. Okey, baik. Terima kasih Tuan untuk kesimpulan yang sama-sama sangat menakjubkan dari Taraf Jabatan Penerangan. Ya, terima kasih. Kita nak redo ke? Jabatan Penerangan sentiasa berusaha untuk memastikan inisiatif kerajaan, maklumat daripada kerajaan dapat dipasarkan ke akar rumput secepat mungkin tanpa bertanggung. Ya, betul Tuan. Baik Tuan.